जब से मेरा दिल तेरा हुआ, पूछो ना मुझको मुझे क्या हुआ। अब तेरी बाहों में जीना मुझे, वरना है मर जाना। Nama beliau Badiuzzzaman Said Nursi. Beliau lahir pada tahun 1877 di pedalaman Turki, iaitu di timur Anatolia. Beliau dilahirkan pada zaman Daulah Utsmaniyah dan Republic of Turkey. Beliau wafat pada tahun 1960 pada usia 83 tahun. Said Nursi merupakan anak keempat bagi pasangan Kurdi, iaitu Mirza dan Nuria. Selain dari Al-Nursi, anak-anak yang lain bagi pasangan ini ialah Duriya, Ghanim, Abdullah, Muhammad, Abdul Majid dan Marjan. Menurut beberapa sumber, dipercayai nenek moyang Al-Nursi berasal dari Isparta, barat Turki. Beliau dilahirkan dalam keluarga petani yang sederhana, namun amat mementingkan soal keberkatan dan ketakwaan. Hal ini telah membentuk Al-Nursi dengan perwatakan dan kepintaran yang cukup luar biasa. Sebagai contohnya, ayah Al-Nursi yang lebih dikenali sebagai Sufi Mirza adalah pendukung tarekat Khalidiyah dan amat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau sentiasa mengikat mulut haiwan ternakannya bagi memastikan haiwan tersebut tidak meragut rumput dan tanaman ketika melintasi kawasan orang lain. Ibu Al-Nursi pula, Nuria, tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud melainkan ketika uzur dan memastikan dirinya dalam keadaan berwuduk sebelum menyusukan anak-anaknya. Al-Nursi mendapat asuhan serta didikan awal dari keluarganya sendiri. Ketegasan ayahnya membentuk sifat disiplin dan istiqamah, sedangkan kelembutan dan keibuan yang ada pada Nuria menanamkan sifat kasih sayang ke dalam diri Al-Nursi. Al-Nursi juga mengakui didikan kedua orang tuanya amat mempengaruhi kehidupannya. Di samping itu, Al-Nursi sendiri adalah seorang anak yang agak istimewa. Sifat kritis dan cintakan eksplorasi sebenarnya sudah mendasari diri Al-Nursi ketika masih kecil. Al-Nursi juga sering menghadiri perbincangan dan perdebatan yang berlaku antara para pelajar dan guru madrasah sama ada diadakan di rumah ataupun di madrasah yang berhampiran. Sejak kecil, Al-Nursi telah memperlihatkan minatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Beliau sangat gemar menghadiri acara perbincangan ilmu para ulama yang sering diadakan di rumah ayahnya. Suasana keilmuan ini memberikan pengaruh yang besar pada jiwa dan pemikiran Nursi. Dari kecil, telah nampak bahawa dia seorang yang sangat cerdas dan sangat kuat kemampuan menghafalnya. Dalam masa kurang dari 1 bulan, dia telah menghafal Al-Quran. Dia juga menghafal sekitar 90 kitab pokok yang sangat penting dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini membuatnya terkenal di kalangan ulama dan kawan-kawannya. Al-Nursi mula merantau untuk mencari ilmu sejak berumur 9 tahun. Perjuangan beliau dalam menguasai ilmu pengetahuan menyebabkan beliau sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Antara tempat yang menjadi destinasi ilmu beliau ialah Tagh, Birmis, Nurshin, Arvaz, Muks, Gewaj dan Bayazid. Di tempat inilah Al-Nursi berguru dengan beberapa orang tokoh ilmuwan ketika itu. Antara mereka yang pernah berjasa membentuk keilmuan Al-Nursi ialah Syekh Muhammad Amin Afendi, Syekh Said Nur Muhammad, Syekh Muhammad Al-Jalali, Syekh Muhammad Al-Kafrawi, Syekh Abdul Rahman, Syekh Fahim, Mula Abdullah, Mula Ali Al-Sawran dan Mula Fatullah. Pertama kali ia belajar di Kutab, madrasah pimpinan Mula Mehmet Emin di desa Tagh di daerahnya pada tahun 1886. Kemudian pada tahun 1891, ia berangkat bersama seorang kawannya menuju ke sebuah madrasah di Bayazid
iaitu salah satu daerah di Turki Timur di bawah bimbingan Syekh Muhammad Jalali. Di sinilah Said Nursi mempelajari ilmu-ilmu dasar agama kerana sebelumnya ia hanya mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Beliau belajar dengan segala kesungguhan. Selain kerana belajar di madrasah, kemampuannya banyak terasah daripada belajar sendiri serta kegigihannya mendatangi para ulama dari satu majlis ke majlis ilmu yang lainnya. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya yang cepat dalam menguasai berbagai ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu qalam, ilmu fiqh dan mantik. Semasa berusia 16 tahun, beliau telah mengalahkan beberapa ulama terkemuka yang telah menjemputnya ke beberapa majlis perbahasan. Ketika itu, perbahasan ialah salah satu amalan biasa di kalangan ulama. Mereka kemudiannya menggelarnya Badiuz Zaman atau keunggulan zaman. Secara ringkasnya, ketika usianya belum mencecah 20 tahun, Al-Nursi telah pun berjaya menguasai ilmu-ilmu tradisional. Beliau berjaya menguasai dan menghafal sebahagian dari kitab-kitab yang menjadi teras Ummahat Al-Kutub dan berjaya menghafal lebih kurang 80 buah matan. Seterusnya, beliau juga berjaya mendalami ilmu sains moden. Dengan sifat jenius dan ketekunan yang ada padanya, beliau telah menguasai bidang sejarah, geografi, matematik, geologi, fizik, kimia, astronomi, falsafah dan sebagainya. Penguasaan ilmu dalam kedua-dua bidang, yakni agama dan juga sains, menambahkan lagi kemantapan intelek Al-Nursi dan juga telah menyelahkan lagi kebolehan beliau dalam setiap dialog dan perbahasan ilmiah yang telah beliau adakan. Pengalaman beliau dalam berbagai bidang pendidikan yang dilalui telah mengubah fikirannya untuk memikirkan cara menghasilkan sistem pendidikan yang bersepadu. Ketika itu, dunia sedang memasuki satu zaman baru yang membawa angin perubahan di mana ilmu sains dan juga ilmu mantik, yakni logik, memainkan peranan yang sangat penting. Beliau berpendapat bahawa ilmu agama perlu diajar di sekolah-sekolah moden dan sebaliknya, ilmu sains moden perlu diajar di sekolah-sekolah agama. Katanya, dengan cara ini, para pelajar di sekolah moden dilindungi dari kekufuran dan para pelajar di sekolah agama pula dilindungi daripada sikap ta'assub. Dalam usaha merealisasikan cita-citanya ini, beliau pun telah pergi ke Istanbul sebanyak 2 kali. Pada kali pertama, pada tahun 1896 dan kali keduanya pula pada tahun 1907. Pada waktu itu di sana, beliau telah cuba meyakinkan Sultan Abdul Hamid supaya membina sebuah universiti di Anatolia, yakni Turki Timur, yang mengajar ilmu agama dan juga ilmu sains secara bersepadu. Pada masa itu, ketika cuba meyakinkan Sultan Abdul Hamid, Badiuz Zaman telah menggunakan bahasa yang agak kasar sehingga ia telah menyebabkan beliau dibicarakan di mahkamah tentera. Di mahkamah tentera, beliau masih menggunakan bahasa yang sama. Lantaran terkejut dengan hal itu, para hakim mahkamah tentera pun telah menghantarnya ke sebuah hospital sakit jiwa untuk diperiksa. Walau bagaimanapun, doktor yang memeriksanya telah mengatakan, jika Badiuz Zaman dianggap gila, maka tidak akan ada seorang pun manusia yang siuman di dalam dunia ini. Selepas itu, ia terus dibebaskan. Al-Nursi seringkali menjadi sasaran fitnah yang bertentangan dengan niat dan cita-citanya. Ketika berlakunya pemberontakan pada 31 Mac 1909, ia telah ditangkap dan juga dibicarakan di mahkamah
Mahkamah Tentera atas tuduhan mencetuskan kekacauan. Sebenarnya pada masa itu beliau Syed Nursi telah cuba menenteramkan keadaan sehingga beliau telah berjaya pada sesuatu peringkat. Apabila mayat orang-orang yang dihukum gantung masih di tali gantung pada waktu itu di luar tingkap mahkamah, Al-Nursi telah berjaya berhujah mempertahankan diri dan juga akhirnya beliau telah dibebaskan. Seterusnya, ia kembali ke Anatolia Timur dan juga melawat kawasan-kawasan terpencil untuk menerangkan lagi kepada rakyat bahawa satu gerakan pembebasan yang sedang ditubuhkan di Turki itu tidak bertentangan dengan Islam. Beliau juga telah memberitahu mereka bahawa semua bentuk pemerintahan kuku besi adalah bertentangan dengan undang-undang Islam. Perundangan Islam hanya akan berkembang dan menunjukkan kemuliaannya di dalam suasana yang bebas. Kemudian, beliau telah mengumpulkan syarahan-syarahannya itu di dalam sebuah buku yang bertajuk Perbahasan. Dalam waktu yang singkat, nama beliau telah menjadi masyhur dan akhirnya Al-Nursi diberi gelaran sebagai Badi'ul Zaman. Namun begitu, gelaran ini menurutnya adalah untuk Rasail Al-Nur dan bukanlah untuk dirinya. Kehidupan awal Al-Nursi ini juga telah banyak dipengaruhi oleh motivasi secara spiritual tokoh-tokoh tokoh-tokoh sufi, khususnya Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jilani dan juga Imam Al-Rabbani dan seterusnya Imam Al-Ghazali. Ini menyebabkan tasawuf telah menjadi akar kehidupan masyarakat di timur Turki. Dan juga seterusnya guru-guru agama yang ada di situ kebiasaannya adalah guru-guru tarekat. Rantau yang didiami oleh majoriti masyarakat Kurdi ini, mereka terkenal dengan pelbagai aliran tarekat. Contohnya tarekat Alam Naqshbandiyah, khususnya Khaldiyah dilihat mendominasi perkembangan pendidikan kerohanian, iaitu pada tanggal 23 Mac 1960 Al-Nursi telah meninggal dunia di Hotel Ipek Palace, Urfah dan telah disemadikan keesokannya selepas solat asar di perkuburan Ulu Jami. Pada tahun 12 Julai 1960, jenazahnya telah digali dan dibawa oleh pihak tentera ke sebuah tempat rahsia di Isbartah dan telah dikebumikan di sana. Dipercayai tindakan ini diambil berasaskan kebimbangan kerajaan bahawa makam ini akan menjadi pusat pertemuan dan perbincangan di kalangan pengikut-pengikut Al-Nursi. Saya akan terangkan sumbangan Syed Nursi, iaitu dakwah bil kitabah dan gerakan Islam. Gerakan Islam akan dibentangkan oleh kawan saya. Okey, dakwah bil kitabah ini adalah seorang ulama tahanan dari Turki yang bernama Syed Nursi menulis karya yang agung beliau yang tersohor yang dinamakan sebagai Risalah An-Nur, yang bermaksud Risalah Cahaya. Kitab Risalah An-Nur dihimpunkan sebanyak 130 risalah yang dianggarkan lebih kurang 6,000 halaman melalui 14 jilid besar. Risalah An-Nur dikarang bertujuan untuk mengajak manusia kembali kepada Tuhan tanpa memikirkan arus kemodenan duniawi. Ini menyaksikan kesan dakwah Syekh Badi'uzzaman Syed Nursi. Menerusi penulisan kitab ini telah memberi impak ke seluruh dunia dengan terbuktinya terjemahan kitab ini tersebar dalam pelbagai terjemahan bahasa asing dan kesinambungan dakwah oleh para pelajar. Beliau menuliskan kumpulan halaqah seperti Kelas Usrah Risalah An-Nur di bawah Yayasan Hasrat Turki. Oleh itu, manakala ini cuba menganiskan gagasan pemikiran Syed Nursi tentang metod dakwah bil kitabah
Kitabah yang diaplikasikan oleh beliau menerusi kitab Risalah An-Nur. Penelitian ini melakukan mengupas ideologi beliau yang mengatasi hasil tulisan yang terdapat dalam Risalah An-Nur. Melakukan dengan meneliti nasihat-nasihat yang ditulis oleh beliau melalui kitab Risalah An-Nur melalui metod dakwah bil kitabah. Menurut Said Nursi, dakwah bil kitabah melalui penulisan Risalah An-Nur merupakan sebahagian kedua dalam kehidupan beliau. Beliau menggelarkan dirinya sebagai Said baru kerana permulaan tempoh penulisan risalah-risalah dan kehidupannya sejak beliau menzahirkan tajuk tajdid sebagai rancangan utama dalam kehidupan beliau, manakala Said Lama merupakan kehidupan beliau yang berkaitan dunia politik. Melalui Said baru inilah Said Nursi telah meletakkan syarat supaya menulis Risalah An-Nur dengan huruf-huruf Al-Quran bagi sesiapa yang mahu menjadi muridnya. Selain itu, mereka juga perlu menyebarkan dan menghantar naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang merindui beliau di sekitar Anatolia. Oleh demikian, berdasar penelitian dalam beberapa koleksi Risalah An-Nur oleh Said Nursi, maka penulis akan membincangkan pandangan Said Nursi tentang dakwah melalui medium penulisan Risalah An-Nur. Berikut merupakan beberapa isi yang penting di pemikiran beliau. Yang pertama adalah penulisan Risalah An-Nur menjadikan Barla sebagai sebuah madrasah. Barla merupakan sebuah kampung yang terletak di lereng bukit di tebing barat Tasik Android di dalam negeri Isparta. Di kampung terpencil ini, Said Nursi dibuang oleh pihak berkuasa dengan sengaja supaya beliau menderita. Kawalan ketat dikenakan oleh beliau di tempat terasing itu. Bandar Barla ialah keindahan, damai dan kehijauan seperti kampung kelahirannya, iaitu di Nurs. Barla dikelilingi oleh bukit yang menghijau dan mendapat indah yang berkelah. Said Nursi telah tinggal di sini lebih pada kurang 8 tahun. Untuk sepanjang hidupnya, beliau telah menulis 130 bahagian daripada Risalah An-Nur. Merupakan penderitaan yang dialami oleh Said Nursi telah hidup dalam buangan. Namun begitu, walaupun hidup dalam buangan, Risalah An-Nur semakin dikenali. Kesan daripada penyebaran naskah oleh murid-muridnya, kesan daripada dakwah Risalah An-Nur semakin meluas. Pihak musuh tidak senang dengan hal itu, mengenakan tindakan terhadap beliau kerana beliau diharamkan oleh itu karya yang ditulis atas barangan berunsur kertas. Kemudian karyanya diseluduk seluruh keluar menggunakan kotak-kotak mancis. Baiklah, untuk penulisan Risalah An-Nur menyebar pada hakikat keimanan. Meskipun Said terseksa dan tekanan oleh pihak kuasa, namun hal ini membuatkan beliau menjadi lebih kuat bersemangat dalam meneruskan penulisan Risalah An-Nur. Beliau meluahkan situasi telah berkata, mereka yang menyeksa kita sebenarnya tanpa mereka ketahui dan sedari, dengan takdir ilahi mereka telah membantu kita untuk menyebarkan hakikat keimanan. Yang ketiga ialah Risalah An-Nur terhadap tafsir Al-Quran dan mukjizat maknawi. Said Nursi telah menjelaskan bahawa Risalah An-Nur ibarat benih jenis kecil daripada Al-Quran. Risalah An-Nur membawa kebenaran kepada manusia melalui makna dan tafsiran Al-Quran. Para pengikut Said Nursi melihat akhlak yang mulia, melebihkan luar biasa yang ada di diri beliau. Said Nursi iaitu penuh dengan rendah diri. Said Nursi berkata, Risalah An-Nur merupakan juru bicara Al-Quran. Padanya terdapat terlalu banyak faedah kepada kehidupan duniawi, politik dan ukrawi bagi bangsa dan tanah air. Penulisan Risalah An-Nur berfungsi dalam pelbagai tindakan permusuhan yang cepat dan menyeluruh. Said Nursi berjuang mempertahankan perlembagaan Turki daripada anasir musuh-musuh Islam. Sebolehnya, beliau berjihad agar Turki ketika itu melaksanakan sistem yang menteraskan syariah Islamiah. Said Nursi sedih melihat masyarakat hidup dalam kemusnahan dan jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW serta melakukan larangan Allah. Oleh demikian, Said Nursi menjelaskan salah satu fungsi Risalah An-Nur dengan berkata, Risalah An-Nur tidak hanya memiliki satu usaha permusnahan yang terpencil dan sebuah rumah yang kecil sahaja, bahkan ia memiliki satu tindakan permusnahan yang menyeluruh dan sebuah kubur besar melindungi Islam dan batu-batunya sebesar gunung. Begitulah kata Risalah An-Nur. Okey, Risalah An-Nur merupakan
segenap dari hatinya merosakkan 1000 tahun memulihkan fikrah umumnya. Sekian lama masyarakat Turki, sistem sekular, Risalah An-Nur muncul memulihkan hati para Muslim untuk hidup geluman dalam dosa. Di dalam Risalah An-Nur ada menulis tentang manusia sering dan terbiasa melakukan dosa. Oleh itu, dakwah penulisan Risalah An-Nur Said Nursi menceritakan gaya yang lembut tidak teras mengatakan bahawa dalam keimanan dan beramal soleh di dunia terdapat kelezatan di syurga, serta melihatkan dosa-dosa yang telah kesakitan pada kezalatannya dan mengalahkan perasaannya. Tulisan An-Nur memelihara huruf Al-Quran dan menentang bid'ah, iaitu Said Nursi mengatakan secara terkilanya Said Nursi membicarakan tentang peristiwa pemaksaan penggunaan huruf asing dalam masyarakat Islam dan bantuan ulama-ulama jihad dalam bid'ah yang secara membimbing beliau untuk mencarakan sebahagian orang melihat di antara dua kejadian di bahawa mereka berjuang menghadapi huruf-huruf asing serta menentang ulama-ulama yang jihad itu kerana Izmul Azam, nama Allah Agung yang merupakan doa sakinah. Maka tidak syak lagi pada zaman ini orang-orang pelajar dan penyebar Risalah An-Nur ini mereka meliharakan huruf Al-Quran dan menentang sebahagian para ulama. Sumbangan Said Al-Nursi yang kedua melalui gerakan Islam. Peristiwa kejatuhan sistem Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 Masihi adalah salah satu sejarah hitam dan titik tolak kepada kemunduran masyarakat Islam. Sistem Khalifah yang menjadi mercu tanda keagungan, kemajuan perpaduan umat Islam sendiri, kini roboh angkara kelemahan umat Islam sendiri. Pengenalan sistem pemerintahan sekular oleh rezim kerajaan Mustafa Kamal Atatürk ternyata menambah duka dan luka umat Islam. Umat Islam mula berpecah belah, mereka bergaduh dan berperang sesama sendiri. Manakala hal keagamaan langsung diketepikan dari urusan kehidupan. Di zaman itu, masyarakat bukan Islam, terutama masyarakat Eropah dan Barat, sentiasa membina kekuatan mereka, penguasaan dan kemajuan dalam pendidikan, khususnya dalam bidang sains dan teknologi, telah memberi kekuatan kepada Barat untuk menguasai ekonomi dan seterusnya menakluki atau mengawal dunia. Sementara dalam bidang keagamaan atau sistem moral telah dipisahkan dari urusan pemerintahan mereka. Akibatnya, pemerintahan sekular dan kepentingan diri sendiri telah merosakkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya lain. Said Nursi berjuang mempertahankan perlembagaan Turki daripada anasir musuh Islam. Sebolehnya, beliau berjihad agar Turki ketika itu melaksanakan sistem yang dituntut oleh syariah Islamiah. Said Nursi bersedih melihat masyarakat hidup dalam kemusnahan dan jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW serta sering melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Said Nursi berjuang membebaskan umat Islam Turki khususnya daripada hanyut dengan ideologi sesat Barat. Fahaman sekularisme dan sosialisme dari Barat menghakis tunjang akidah umat Islam dan sedikit demi sedikit cuba membuang ajaran agama Islam yang dianuti semenjak dahulu lagi. Justru itu, umat Islam mesti dibangkitkan dengan cahaya keimanan dan pembangunan pendidikan. Untuk merealisasikan hasrat ini, Said Nursi berpandangan sistem pendidikan umat Islam mesti diperkasakan kembali melalui gagasan Madrasah Az-Zahra. Idea Said Nursi ingin menubuhkan Madrasah Az-Zahra dipetik daripada Universiti Al-Azhar yang mana Said Nursi ingin menekankan tentang sains teknologi dan juga bidang agama. Semangat Al-Nursi yang berkobar telah membawa beliau ke Istanbul pada tahun 1896 dan 1907 bagi menjelaskan idea tentang Madrasah Az-Zahra kepada Sultan Abdul Hamid II. Reaksi yang positif diberikan oleh Sultan, namun disebabkan kegawatan ekonomi yang berlaku,
menyebabkan peruntukan terpaksa ditangguhkan. Pada tahun 1911, Al-Nursi sekali lagi mencadangkan tentang penubuhannya kepada Sultan dan cadangan tersebut juga diluluskan berserta dengan peruntukan yang dicadangkan. Namun begitu, pelaksanaannya juga gagal walaupun batu asas telah diletakkan di Irtami, iaitu sebuah kawasan yang berdekatan dengan Tasik Van. Hal ini kerana disebabkan oleh Perang Dunia yang Pertama. Pada tahun 1922 pula, cadangan tentang penubuhan Madrasah Az-Zahra dibangkitkan sekali lagi di dalam persidangan kabinet, dan cadangan ini juga mendapat sokongan padu ahli perwakilan dan peruntukan sebanyak 150,000 lira telah diluluskan. Walaupun begitu, polisi pentadbiran negara yang menekankan dasar sekular telah membantutkan usaha pelaksanaan Madrasah Az-Zahra. Badiuzzamain juga merupakan seorang yang aktif dalam menyertai gerakan-gerakan dalam memperjuangkan syariat Islam di Turki. Buktinya, Al-Nursi menyertai Parti Al-Ittihad Al-Muhammadi yang dipimpin oleh Darwish Wihdati. Tujuannya adalah usaha dalam memberi penerangan tentang kepentingan syariat Islam serta memantau agar parti yang menggunakan Rasulullah SAW sentiasa berada di landasan yang betul. Ketegasan Al-Nursi dalam memperjuangkan perlembagaan berteraskan syariat bukanlah bermakna beliau menolak sepenuhnya sekular dan barat secara keseluruhan. Beliau melihat kemajuan material juga penting dalam mengisi kebebasan dan membina peradaban. Namun, kemajuan material yang dibawa oleh barat perlulah disaring oleh syariat supaya ia benar-benar membawa manfaat kepada ummah. Sebagai contoh, Al-Nursi melihat negara Jepun yang mana mereka masih mengekalkan budaya asal ketika mencedok kemajuan daripada barat. Al-Nursi bukanlah satu nama yang asing lagi dalam kerajaan Turki Osmaniyah. Beliau merupakan pejuang dan pemikir Islam yang gigih dalam menyelamatkan kepincangan dan pergolakan iman yang melanda masyarakat Turki selepas Mustafa Kemal Atatürk menjadi pemerintah negara. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh Badiuzzamain dalam memastikan umat Islam masih mengamalkan syariat-syariat yang berada di landasan yang benar. Tindakan yang diambil oleh beliau telah menyebabkan pihak pemerintah berasa gusar dan bimbang kerana usaha yang diambil oleh Al-Nursi dalam membaik pulih keimanan masyarakat telah mencetuskan gerakan Islam di Turki dan menyebabkan agenda mereka dalam mensekularkan negara Turki menjadi sukar. Kesimpulannya, didapati bahawa peranan kitab Risalah An-Nur dalam menyebarkan dakwah Islamiah amat besar. Dakwah Said Nursi telah berjaya tersebar sehingga kini. Said Nursi diangkat tinggi oleh umat Islam dari pelosok dunia. Pemilik nama Said Nursi ini semakin dikaji dan mendapat tempat di kalangan masyarakat. Terbitan buku tentang biografi dan perjuangan beliau di dalam bahasa Melayu meningkat di pasaran. Risalah An-Nur ibarat diari nasihat Said Nursi kerana di samping memberi nasihat dan panduan, beliau menyelitkan beberapa kisah dengan berkongsi pengalaman dan saat hidup beliau sama ada kisah tragis maupun gembira. Seperti tujuan beliau menulis, beliau mahukan ilmu dan pengajaran sampai kepada umat Islam. Hal ini terbukti dengan usaha dakwah pelajar Risalah An-Nur yang membuka sekolah di pelbagai benua dari Brazil hinggalah ke Mongolia. Justru itu, menerusi bidang penulisan, dapat disimpulkan bahawa amat jelas Said Nursi menggunakan metod dakwah Al-Kitabah sebagai medium kritikan dan bantahan terhadap kerajaan, menyampaikan mesej Mahmudah
umat Islam perlu mengambil ibrah ataupun pengajaran dan manfaat dari Risalah An-Nur dengan menjadikan ia sebagai panduan hidup kita di zaman yang mencabar ini. Para pendakwah juga perlu ikhlas dalam berdakwah. Oleh itu, Risalah An-Nur perlu disampaikan dan disebarkan kepada masyarakat supaya usaha dakwah Syed Nursi tidak terkubur begitu saja. Kesepaduan antara ilmu agama dan sains sebagai subjek utama pengajarannya telah mengangkat martabat institusi pendidikan Islam di mata masyarakat dunia. Hal ini mampu membangkitkan kembali zaman kegemilangan umat Islam, seterusnya seiring perubahan zaman serta disegani masyarakat dunia. Walaupun usaha dan tindakan Nursi adalah suatu yang sukar dan mencabar dalam sesebuah negara yang berlatar belakangkan fahaman sekular yang ekstrim, namun beliau tetap memberanikan diri serta beristiqamah dengan perjuangannya serta mengubah dasar pendidikan umat Islam kepada pendidikan yang bersepadu dan dinamik. Sifat melawan arus yang ada padanya ketika itu membuatkan ramai rakyat Turki yang cintakan agama berasa kagum sekaligus mengiktiraf keupayaan dan kebijaksanaan Nursi sehingga beliau diberi julukan tokoh pembaharuan tajdid Turki abad ke-20. Itu sahaja perkongsian daripada kumpulan 20 mengenai ketokohan dan sumbangan Syed Nursi dalam tamadun Islam. Sekian, terima kasih.